Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali siri kuliah kita. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah. Kalau tuan-tuan rasa ingin tengok balik, InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok dalam channel YouTube saya. Dan saya kasih kursus hilari. Saya akan upload naik di YouTube. Tuan-tuan tulis nama Khairul Noh di YouTube. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat tengok balik ceramah ini untuk pulang kaji. Sebab itu saya rakam ini hari supaya mungkin ada di kalangan kita yang nak tengok kembali, nak dengar kembali siri ceramah kita. Tuan-tuan boleh buka di channel YouTube saya, subscribe saya punya channel, dan tuan-tuan boleh share dan boleh like lah saya punya channel untuk tuan-tuan dengar balik, untuk fahami balik apa yang kita belajar pada pagi ini. Dan juga saya pengumuman juga, katakan tuan-tuan nak belajar dengan lebih lanjut lagi berkaitan haji dan umrah, bermula pada minggu lepas saya ada memberi kuliah, bukan kursus ya, kuliah bab haji dan umrah, kuliah berkaitan haji dan umrah di Masjid Taman Ria 9. Di Masjid Taman Ria 9 hari Isnin kuliah maghrib, minggu kedua dan minggu keempat. Saya akan baca kitab berkaitan dengan haji dan umrah. Bukan kursus tetapi kuliah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Kalau yang berminat untuk mengikuti siri kuliah, mungkin nanti saya akan rakam juga dan saya akan upload naik di channel YouTube saya. Mungkin tuan-tuan boleh sebagai perkongsian saya, mungkin ini jariah saya untuk tuan-tuan boleh tengok balik apa yang saya sampaikan untuk tuan-tuan buat ulang kaji. Jadi kita sambung semula tentang wajib haji kita tadi, iaitu wajib haji yang keempat, iaitu melontar jamrah al-kubra. Kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, syarat-syarat melontar jamrah al-kubra pada pagi 10 Zulhijjah ataupun pada 10 Zulhijjah, selepas separuh malam tu, waktu masuknya. Waktu afdalnya ialah pada waktu duha. Yang afdalnya pada waktu duha. Tapi masuknya waktu untuk melontar jamratul kubra ialah selepas separuh malam. Syarat melontar jamratul kubra ialah lontaran itu mesti satu, bukan 7 biji sekali gus. Masukkan dalam komplek siap-siap 7 biji anak batu, bismillah, Allahu Akbar, terus lontar selesai. Tidak, mesti satu sehinggalah 7 biji anak batu. Dan lontaran itu bukan kita lontar dinding. Kalau dulu iya kan, kalau jamrah yang dulu dia ada tanda jamrah itu dengan tiang. Setengah jemaah mereka menganggap yang kena lontar itu tiang. Bukan, lontar itu mesti masuk ke dalam takungan jamrah itu. Kalau sekarang ini selesa tuan-tuan, sebab panjang jamrah tempat melontar itu lebih kurang 100 kaki. Dia punya takungan itu 100 kaki pada. Tuan-tuan pergi duduklah dari arah posisi mana-mana boleh melontar. Kalau dulu jamrah kubra ini, jamrah Aqabah ini tiangnya separuh saja, sebab separuh lagi itu bukit dulu. Sekarang bukit itu sudah tidak ada dan kita boleh melontar dari semua arah. Lontaran itu
mesti yakin masuk ke dalam takungan. Sehingga kan kalau katakan katakan ini dinding, ini benteng tempat takungan. Contoh begini mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dari jarak jauh. Kalau orang tidak sesak, contoh boleh untuk pergi, dia punya benteng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kita lontar jamrah itu dengan tujuan melontar, bukan tujuan yang selain daripada itu. Yang keempat, mesti cukup 7 biji anak batu. Yang kita lontar itu 7 biji. Ustaz, kalau lebih tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sekiranya kurang. Ya, sebab itu kita diajar sebelum ini batu itu dibawa lebih. Mana tahu mungkin tercicir, mungkin kita lontar itu dia terpelanting, kena dinding atau kena tiang, dia terkeluar, maka lontaran itu tidak sah. Lontaran yang kita lontar yang tak masuk itu tidak sah. Dan yang kelima ialah masuk waktu melontar. Kalau Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah tadi ialah selepas separuh malam. Kalau kita pergi lontar, katakan separuh malam tadi jam 12, jam 11.30 kita sudah melontar, maka lontaran itu tidak sah kerana belum masuk waktu. Kemudian melontar dengan batu dan jenis-jenisnya. Tak boleh kita pergi lontar dengan payung. Kita lontar dengan selipar, geram sangat ni. Syaitan nak lontar. Selipar kita lontar. Tak dikira. Sebab lontaran itu ialah menggunakan batu atau sejenisnya. Dulu ada jemaah haji kita, masa kita buat praktikal di Tawau ini, dia beli guli. Dia lontar dengan guli. Guli itu kan dibuat daripada simin apa, tidak dikira. Dia mesti batu yang original dan yang sewaktu dengannya lah. Batu pengemata, itu kaya betul dia orang. Dengan batu zamrud dia melontar. Orang lepas dia melontar tu begini suruh tangan, menahan. Batu zamrud itu. Okey. Yang seterusnya, hendaklah melontar dengan menggunakan tangan. Yang 1-2 tahun lepas inovasi dia lastik. Nah, jemaah haji dari Afrika, kalau tak silap saya, di viralkan. Geram dia susah-susah ni, duduk jauh, macam dia tu sniper. Tetapi masih lagi dengan tangan, dia pegang dengan tangan. Dengan syaratnya tuan-tuan, dengan gaya kalau lastik bukan melontar, itu melastik. Dia nak ada gaya angkat tangan. Kalau perempuan rendahkan sedikit, tapi masih lagi dengan gaya Bismillah, Allahu Akbar, Rajman syaitan melontar. Melontar dengan gaya lontaran, bukan Bismillah, Allahu Akbar. Itu main lambung-lambung guli, kan? Bismillah, Allahu Akbar, Rajman syaitan. Itu bukan melontar. Itu apa orang panggil tuan-tuan? Lempar atau campak. Lontar. Masa kan dah ingat dulu masa kecil-kecil, limpas di rumah beliau-beliau yang ada mangga. Nah, ingat balik sejarah silam. Lontar mangga jiran sebelah.
Bagaimana kita pilih ke Mekah mana? Mesti melontar dengan gaya melontar. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar untuk dirinya sendiri. Ini dalam kes kalau kita ini menjadi wakil untuk melontar orang lain. Kalau ambil upah contohnya, maka kita kena selesai dulu lontaran kita ketiga-tiga jamrah ataupun untuk Jamratul Kubra itu kita selesai dulu yang kita, barulah kita lontar ya orang yang wakilkan kepada kita untuk melontar bagi pihak dirinya. Okey. Yang seterusnya, maksud tahallul setelah melontar Jamrah Kubra pagi 10 Zulhijjah, maka ketika itu masuklah waktu untuk kita bercukur atau bergunting untuk membolehkan kita bebas dari larangan ihram. Istilahnya ialah tahallul. Istilahnya ialah tahallul. Apa maksud tahallul? Melepaskan diri daripada larangan dalam masa ihram. Dan tahallul ini tuan-tuan ada dua jenis, iaitu tahallul awal dan tahallul tsani ataupun tahallul yang kedua. Tahallul awal, tuan-tuan bebas semua larangan kecuali muqaddimah persetubuhan, bernikah atau berkahwin ataupun jadi wali. Itu masih lagi terikat. Yang nak gugur rambut, nak pakai pakaian berjaya, itu semua sudah boleh dilakukan setelah kita bertahallul awal. Cara macam mana kita tahallul awal? Melakukan dua daripada tiga perkara. Apa dia dua daripada tiga perkara? Sama ada kita melontar Jamrah Kubra pagi 10 Zulhijjah, bergunting, ataupun tawaf sa'i dikira satu dan bergunting. Pilih. Tetapi kebiasaannya kita melontar dan bergunting. Tawaf dan sa'i kita lakukan selepas kita balik ke Mekah. Jelas? Okey. Tahallul kedua akan berlaku setelah kita selesai melakukan perkara rukun haji, iaitu setelah kita lakukan tawaf dan sa'i, maka berlakulah tahallul kedua. Sekalipun perkara wajib haji bermalam dan melontar itu belum lagi selesai. Contoh, saya buat contoh. Kita pagi 10 Zulhijjah kita pergi melontar Jamratul Kubra. Kemudian kita gunting atau cukur tahallul awal. Kemudian selepas itu kita tak balik ke kemah, kita terus balik ke Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf, kita sa'i, selesai. Yang baki tinggal ialah perkara wajib saja. Yang rukun, maka tahallul kedua ini walaupun selepas tawaf dan sa'i tidak ada cukur, tidak ada apa, selesainya tawaf dan sa'i, itulah dikatakan tahallul kedua. Jangan pula tuan-tuan selepas balik ke Mekah pakai semula pakaian ihram, pergi tawaf, pergi sa'i, gunting. Tidak.
semasa balik ke Mekah selepas daripada Mina tu, tuan-tuan berpakaian biasa, tawaf haji, sa'i haji, selesai. Itulah dipanggil tahallul kedua. Jelas? Maknanya selepas tahallul kedua, selepas kita selesai tawaf dan sa'i tadi yang menjadi syarat kepada tahallul yang kedua tadi, kalau kita tahallul awal tu dengan melontar, maka larangan mukaddimah persetubuhan itu sudah kita sudah bebas. Okey. Tahallul. 3 ibadat tahallul haji, iaitu sama ada kita melontar, bergunting atau bercukur, ataupun tawaf, sa'i dan bercukur, seperti yang saya terang tadi. Kita pilih, kita buat 2 daripada 3 benda tu. Tawaf dan sa'i dikira satu. Tawaf dan sa'i dikira satu. Okey, dia terang lagi kepada kita untuk lebih lanjut dalam bentuk grafik penghasilan tahallul awal dan tahallul tsani. Lakukan 2 daripada 3 perkara berikut. Okey, pertama, melontar jamrah kubra, kemudian bergunting atau bercukur. Bila berlaku melontar jamrah kubra, bergunting dan bercukur itu? Selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Terlepas 10 larangan daripada 13 larangan. Kalau kita melontar jamrah kubra dan bergunting, maka terhasilnya tahallul awal kita itu di Mina. Kemudian tawaf dan sa'i bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu, terhasilnya tahallul tsani atau tahallul kedua itu berlaku di Mekah. Kita tawaf dan sa'i saja, maka itu dianggap sudah tahallul tsani ataupun tahallul kedua. Tetapi apabila kita lakukan tahallul awal itu dengan cara tawaf dan sa'i, tawaf, sa'i dan bergunting, maka tahallul awal itu berlakunya di Mekah. Sebab tawaf dan sa'i mesti dalam Masjidil Haram. Okey. Dan selepas itu kita kembali ke Mina, kita melontar jamrah kubra, maka berlakunya tahallul kedua itu di Mina. Berlaku tahallul kedua dengan cara kita pergi melontar tadi, dengan cara kita tawaf dan sa'i tadi. Tahallul awal berlaku di Mekah. Kalau cara yang pertama tadi, tahallul awal berlaku di Mina, tahallul kedua berlaku di Mekah. Yang cara yang kedua, tahallul awal berlaku di Mekah sebab kita tawaf sa'i, dan tahallul kedua berlaku di Mina. Pada tahun 2017, bagaimana saya kongsikan dengan tuan-tuan sebelum ini, saya diminta oleh jemaah haji, minta tolong oleh jemaah haji dari orang KK tapi bekerja di KL. Dia minta tolong saya, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz minta tolong saya? Saya kata, kenapa? Kalau saya nak tunggu selesai bermalam melontar di Mina ni, tak sempat saya akan tawaf sebab isteri saya akan datang haid, dan haidnya itu tidak akan berhenti setelah mana saya nak balik, nak pulang ke Malaysia. Sebab tempoh mungkin haid isterinya itu panjang. Maka dia minta saya bawa balik ke Mekah. Jadi saya bawa balik, saya dengan pada ketika itu
kami ada beberapa orang yang ikut saya masa jemaah haji itu. Antaranya Haji Sahab Panak dengan isteri, saya dengan isteri saya, dan orang KK itu dengan isterinya. Jadi dekod saya pergi melontar Jamrah Kubra pada pagi 10 Zulhijjah. Sudah kami melontar, kami bertahan tahlul. Jadi dia kata, tak apa Ustaz, saya bayar teksi. Saya kata okey, tapi saya cari ketika itu, kalau saya naik teksi atau bas, mungkin sampai ke petang pun belum tentu lagi saya sampai ke Mekah. Jadi saya pun berjalan, mengikut berjalan kaki lebih kurang 5 km dari Mina ke, dah lebih kurang 7 km begitulah, dari Mina ke Mekah. Sampai di Mekah Zuhur. Daripada pagi itu saya berjalan sampai dalam 10-11. Kami pulang ke hotel, mandi semua. Asar kami pergi tawaf. Asar tawaf sa'i, maka selesailah kami tahallul kedua. Selepas asar tu kami tunggu sehinggalah masuk maghrib. Sudah selesai maghrib, tunggu teksi, cari teksi untuk balik semula ke Mina. Memang susah. Sebab kita memang tahu pun, sebab semua orang, saya tahan saja. Adalah satu kereta yang kita kata predek sapu ni. Saya tanya berapa, saya tambah dari Mekah ke Mina, dia nak 700 riyal. Tawaf punya tawaf dapat 600 riyal. Kami 6 orang. Bayangkan di belakang itu 4, di depan 2, campur driver 3. Nasib saya kurang baik. Driver kereta itu bukan orang Mekah, dia orang Tabuk. Dia bawa, memang kita sudah tahu, bukan teksi, memang tak boleh masuk ke Mina. Dia pusing. Ai, tengok jalan ke arah ke Jeddah sudah dibawa. Ayah, kamu tahu jalan ke tidak? Dia pun kalut sudah, bertelefon kawannya, oi, aku mau pergi. Kau ikut itu apa nama ni, dia panggil OIC tu, itu pejabat tu. Kau ikut jalan tu, kita pula jadi penunjuk jalan untuk dia. Akhir sekali saya cakap, kau bawa aku, biar tak sampai di Mina, kau bawa aku ke tempat yang paling hampir dengan Mina. Dia pusing bawa saya, dia tinggalkan saya di Aziziyah. Berjalan kaki lah, sudahlah bayar 600. Berpeluh lagi saya berjalan untuk masuk ke dalam kawasan Mina untuk bermalam. 600 matinya di situ. Jangan cuba-cubalah tuan-tuan. Ada jemaah yang kena bayar 1,000. 7 km, 5 km, 1,000. Di situlah dicekiknya tuan-tuan. Tapi kalau berkeperluan, carilah orang yang biasa, tahu jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan pandai-pandai pergi sendiri. Takutnya tuan-tuan tak sempat untuk bermalam balik bermalam di. Okey. Seterusnya, wajib haji yang kelima ialah bermalam di Mina, yang mana tuan-tuan akan berada di sini selama 3 malam. Tidak termasuk yang 10 Zulhijjah tu, 11, malam 11, malam 12 dan malam 13. Bermalam maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mesti berada di bumi Mina pada malam hari tasyrik dalam tempoh lebih dari separuh malam, iaitu mu'zamul lail.
Mu'zamul lail maknanya lebih dari separuh malam. Mesti berada di bumi Mina pada hari 11, 12 dan malam ke-13 sekiranya tuan-tuan buat nafar sani. Kalau buat nafar awal hanya bermalam sehingga malam ke-12 sahaja. Dan untuk bermalam di Mina ini tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ada orang yang dikecualikan daripada bermalam kerana uzur, dan mereka ini tidak perlu membayar dah kerana keuzuran. Yang pertama, takut terancam keselamatan diri atau harta. Yang kedua, kerana dia menjaga dan menemani orang sakit. Mungkin suami dia sakit, isteri dia sakit, dia kena teman, maka dia dikecualikan untuk bermalam di Mina. Yang ketiga, mencari pekerja atau keluarga yang hilang sehingga dia tidak sempat untuk bermalam. Yang seterusnya, orang yang terpaksa atau dipaksa dipanggil mukrah. Contohnya orang yang kita kata driver bas tak tahu. Contohnya kita kata tadi, kita buat contoh di Muzdalifah. Dari Arafah, driver bas dia tak tahu jalan, pusing, dia tak hantar kita ke Muzdalifah. Contoh, sebab Muzdalifah pun kita kena bermalam. Dia pergi hantar tempat lain sehingga tamat waktu, maka kita dianggap orang yang terpaksa atau dipaksa, mukrah. Begitu juga di Mina. Contohnya kita pergi ke Mekah, nak balik tak jumpa, cari tempat Mina, sehinggalah berlalunya waktu malam itu, maka kita dianggap orang yang mukrah, orang yang terpaksa dan dipaksa. Okey. Yang seterusnya, petugas yang menjaga kepentingan dan kebajikan jemaah haji. Dia terpaksa meronda, cari orang sesat, orang gila, sehingga dia tidak sempat waktu untuk bermalam. Maka mereka ini dikecualikan. Okey, seterusnya, berapa lama tempoh bermalam itu? Berapa jam? Maka di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang muktamad ataupun al-asah menurut mazhab Syafi'i, tempohnya masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Maknanya kalau separuh malam tu 6 jam, maknanya dia duduk lebih daripada 6 jam. Dan pendapat yang kedua, iaitu pendapat yang lemah ataupun dipanggil muqabilul asah, iaitu memadai seseorang itu berada di Mina ketika masuk waktu subuh ataupun azan subuh dilaungkan. Maknanya sebelum azan subuh dia sudah ada di situ. Kita tahu bahawa kalau masuk subuh tamatlah tempoh bermalam. Maknanya dia sempat sebelum azan subuh, dia sempat sampai berada di Mina sebeberapa ketika. Maka pendapat yang kedua kata dikira sah juga dia bermalam, tetapi tidak digalakkan kecuali dalam hal-hal darurat sahaja. Macam saya tadi, pusing, hampir jam 10-11 malam tak masuk lagi ke Mina. Kenapa? Kerana pemandu tadi tidak tahu jalan ataupun tahu jalan tapi dihalang kenderaan. Maka boleh
kita guna pendapat yang kedua, tetapi tidak digalakkan. Tetapi tidak digalakkan. Okey, inilah dia tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak bakal bertamu Allah di Mina. Keadaannya lebih selesa berbanding di Muzdalifah. Kenapa saya kata begitu? Di Muzdalifah tidak ada kemah. Di Mina kemah beserta ekornya sekali. Tetapi ruang itu adalah macam besar sikit daripada kita punya mozaik ini untuk ruang satu orang. Saya 2017 tuan-tuan, orang kita ni biasalah, sudah diberitahu jangan bawa terlalu banyak beg, bawa pakaian satu dua helai saja. Dia bawa satu beg troli, lagi, beg sandang lagi di belakang. Sampai di Mina, begnya sudah memakan ruang. Itu tidak termasuk lagi jemaah haji yang dia punya sisinya 3.0, 3.5. Kita yang kancil yang 600, 800. Saya tahun 2017 sudah, pada tahun itu jemaah haji kita ramai, tak sempat atur. Saya tidur di tepi jalan tempat tong sampah je tuan-tuan. Lagi selesa. Tak ada suara-suara irama malam tu. Kalau tidak, mana boleh kita cakap tak laku keluar suara. Yalah, kau belum tidur. Kalau kamu sudah tidur, macam bertanding dah. Nah, kiri bunyi, kanan bunyi. Akhirnya kita tak boleh tidur. Sebab apa takut kita tuan-tuan? Sebab kita penat. Jadi saya cari kotak, tidur di tepi jalan, kita ampai-ampai. Lagi selesa. Tapi perempuan tak boleh buat begitulah. Nanti diusung. Kita lelaki boleh ampai-ampai di tepi jalan. Ramai tidur di situ. Sebab selesa. Tuan-tuan nak keluar lentang, gaya bebas, mengiri, menganan, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan sendiri, silap-silap orang angkat dengan bulldozer tu. Kan tidur tepi tong sampah. Sampai pada masa tu, Menteri Jabatan Perdana Menteri turun tengok tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nanti Allah bagi peluang naik haji tahun ini, dengar nasihat, jangan bawa yang kita bawa beg yang 5 kilo tu saja. Sebab di Mina pun banyak juga orang berjualan. Tuan-tuan nak beli baju, nak jubah apa, banyak juga. Tuan-tuan boleh beli di sana. Jangan kita bawa pakaian beg kita itu menyebabkan ruang itu kita ambil hak orang lain. Cuba tuan-tuan tengok. Ampai-ampai begitu. Okey. Nah, gaya tidurnya itu belaga kaki, belaga kepala. Ada tu dia kakinya kepala kita. Okey. Suasana. Ini suasana perjalanan melalui terowong Mu'assir untuk ke tempat melontar. Silap saya tadi. Tadi saya cakap 3 km kan? Jarak di antara perkemahan di Mina Mu'assir ke Jamrah tempat melontar ialah 3.5 km. Agak-agak dari mana tuan-tuan? Dari Masjid Kausar ke Kinabutan kan? Ada?
Yang Bulatan Keris tu, daripada Masjid Kausar ke Bulatan Keris tu berapa kilometer? Kurang lebih kan? Ini jalan lurus, jalan datar. Di sana dalam perahu. Tapi tuan-tuan jangan risau, sebab menakutkan. Di cerita yang macam seram kami. Tapi dalam perahu itu ada juga eskalator. Eskalator yang bergerak tu macam di airport, macam tuan-tuan duduk je. Tapi lagi cepat tuan-tuan berjalan kaki daripada tuan-tuan duduk di eskalator yang bergerak. Tidak semua, ada part-part bahagian-bahagian. Ini macam dalam gambar ini, itu di eskalator. Di eskalator. Wajib haji yang keenam, ialah kita melontar ketiga jamrah untuk hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini tuan-tuan perlu diambil pilihan. Masa saya ada tahun 2017, masa ceramah di sini saya sudah ingatkan, untuk hari yang ke-10, pagi 10 itu saja selepas separuh malam, maksudnya waktu untuk hari 11, 12 dan 13 ialah selepas waktu subuh. 2017 ada jemaah dia pandai-pandai, ada ustaz jadi di dalam grup dia tu bawa jemaah pergi melontar sebelum subuh untuk hari 11, 12 dan 13. Kenapa saya cakap melontar sebelum subuh? Sebab solat subuhnya di kemah dini. Sedangkan jarak dari kemah ke tempat melontar 3.5 kilometer. Kurang-kurang kalau kita orang-orang yang berumur ni, mungkin hampir 1 jam juga kan jalan. Bukannya kita berlari. Ada yang heret kaki. Macam-macam kan? Dia boleh pergi melontar, balik solat subuh di kemah. Diceritakan kepada saya cakap apa? Kamu ni sampai hati kamu. Saya masih hidup lagi ada di sini. Kenapa tak tanya saya dulu? Walaupun saya bukan petugas, tetapi saya pernah beri ceramah kepada kamu. Kamu dengar juga orang terpaksa mereka pulang balik. Sebab melontar mereka itu tidak sah. Sebab waktu harus ialah selepas subuh. Waktu afdalnya ialah waktu duha. Okey. Jadi syarat melontar 11, 12 dan 13 ini tuan-tuan ialah sama juga dengan melontar Jamratul Kubra tadi. Lontar satu persatu, sebiji. Lontaran yang kedua, lontaran ketiga, lontaran keempat, sampailah lontaran ketujuh. Dan kita mesti pastikan anak batu itu dengan yakin masuk dalam takungan tempat melontar. Tidak terpesong tujuan melontar. Dan 7 biji mesti yakin dan mesti telah masuk waktu melontar. Bila masuk waktu melontar untuk 11, 12 dan 13? Selepas waktu subuh. Kalau katakan contohnya tuan-tuan pergi hari yang ke-11 itu sebelum subuh,
Okey. Kalau dia buat begini boleh. Dia pergi sebelum subuh, dia melontar Jamratul Kubra dulu untuk hari ke-10. Selesai dia melontar sebelum subuh itu, ngam-ngam sudah melontar Jamrah Kubra sebelum waktu subuh. Selesai, masuk waktu subuh, dia pun patah balik semula ke Jamrah Sughra, lontar 7 biji untuk hari 11. Kemudian berpindah ke Jamrah Wusta, 7 biji anak batu untuk hari ke-11, dan berpindah semula ke Jamrah Kubra, 7 biji anak batu untuk hari 11. Okey, ini tidak. Dia melontar untuk hari ke-11 itu sebelum waktu subuh. Itu tidak sah. Sebab masuk waktunya ialah waktu harus ialah selepas subuh. Jelas? Okey. Dan begitu juga melontar dengan batu atau sejenis-jenisnya, hendaklah melontar dengan tangan dan melontar dengan gaya melontar. Bagi mereka yang menjadi wakil untuk orang lain, ada dua pendapat. Sekiranya dia melontar menjadi wakil itu secara volunteer, bukan upah, ada pendapat mengatakan bahawa dia lontar dulu untuk dirinya Jamrah Sughra, selepas itu dia boleh terus melontar untuk orang lain, diwakilkan walaupun dia belum selesai ke 3 jam Jamrah, sebab dia secara sukarela. Tetapi kalau dia itu berbayar, mesti selesai Sughra, Wusta, Kubra, baru dia berpatah balik untuk buat orang yang diambil upah tadi. Sughra, Wusta, Kubra, seorang. Kalau dia ambil upah melontar tu untuk 10 orang, 10 sekali lah, kena ulang balik. Dan pada sebelum-sebelumnya, upah melontar bagi mereka yang tidak mampu pergi melontar kerana ada uzur, sehari 100 riyal. Itu zaman belum minyak naik. Sekarang saya tak pasti berapa upah melontar untuk satu hari. Dan upah melontar ini, kita upah orang yang buat haji ke, orang tak buat haji ke, siapa-siapa boleh ambil upah melontar, tak masalah. Tetapi untuk wakil ke melontar itu, pada hari kejadian baru dia boleh wakilkan, setelah dia mendapat nasihat, pengesahan daripada doktor ataupun ustaz yang bertugas mengatakan bahawa orang tersebut uzur, tak boleh berjalan pergi ke tempat melontar dan sebagainya, barulah dia boleh wakilkan kepada orang untuk melontar bagi pihak diri. Boleh tak? Maknanya pada pagi 10 tu, 11 tu, dia bagi tahu, ustaz, saya ni memang tidak mampu untuk melontar, saya sakit kaki, memang saya begini, doktor pun sah kau, memang dia ni ada penyakit ampus, tak boleh berjalan. Kalau berjalan juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, masa berjalan tu macam-macam kita boleh tengok orang. Sebab itu di sepanjang terowong, di sepanjang jalan tu akan ada petugas yang spray air. Sebab kita panas. Setiap jalan tu, polis, askar Arab Saudi tu, dia akan ada pegang botol spray tu, sembur kita dengan air supaya kita hilang panas kita. Ada bapa kawan saya yang pergi haji dengan saya, kami terpaksa papa balik ke kemah. Sebab saya kata sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kapan?
Dan sebab dia ada kencing manis, dia macam-macam penyakit, sudahlah kaki luka-luka. Jadi tuan-tuan, jaga kesihatan, makan ubat-ubatan ataupun suplemen, buat latihan berjalan kaki supaya kita Allah bagi kesihatan. Okey. Melontar ketiga-tiga jamrah hari ke-11, waktu afdalnya ialah setelah masuk waktu zuhur. Tuan-tuan, kalau sudah masuk waktu zuhur, suhu dah 45 derajat kepada kaki. Tapi kalau kita nak, kita boleh pergi. Tetapi afdalnya ialah selepas gelincir matahari masuk zuhur. Waktu harus ialah selepas subuh. Selepas subuh. Dan berlanjutan waktu ini sehingga sebelum terbenam ataupun sebelum masuk waktu maghrib 13 Zulhijjah. Begitu juga hari ke-12. Begitu juga hari yang ke-13. Sebab itu di awal tadi tuan-tuan, di awal tadi saya sudah bagi tahu bahawa kita boleh himpun. Tuan-tuan ingat, masih ingat? Yang saya hari pagi 10 kita tak melontar, tetapi kita himpun buat pada hari ke-13. Tetapi mesti ikut susunan. Pertama, lontar dulu Jamratul Kubra untuk pagi 10. Kemudian tahlul kalau kita belum tahlul. Kemudian kita berpatah balik ke Jamrah Sughra, melontar 7 untuk hari ke-11. Berpindah ke Wusta 7 hari ke-11. Pindah Kubra 7 untuk hari 11. Patah balik lagi setengah kilometer ke Jamrah Sughra 7 untuk hari 12. Berpindah Wusta 7 hari 12. Berpindah ke Kubra 7 hari 12. Selesai untuk 2 hari. Patah balik lagi semula ke Sughra 7 untuk hari 13. 7 untuk hari 13 di Wusta, 7 untuk hari 13 untuk di Kubra. Sekiranya kita buat nafar kalau kita buat nafar awal, kita hanya bermalam 11 dan 12, melontar 11 dan 12 sahaja. Jelas? Macam kekenyangan semua ni. Okey, kita talbiyah dulu tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masih lagi ada. Okey. Seterusnya, melontar ketiga-tiga jamrah itu pada hari 11, 12 dan 13 mesti bermula dari Sughra. Mesti bermula Sughra, selepasnya Wusta, selepasnya Kubra. Ada setengah jemaah hari 10 dia balik cerita kawan dia, alhamdulillah tak ada orangnya.
Tidak ada, kosong. Berlontar. Yang mana satu? Kenapa dia lontar di sumrah? Memang orang tak lontar itu. Orang lontar itu pada hari 11 bermula di situ. Di hari 10 sumrah wusta dipagar dengan red tape tu, yang pita merah tu. Tetapi kita kerana teruja untuk menjadi orang yang pertama melontar, dan tak ada orang mau cerita yang viral ni, alhamdulillah, begini lagi berselfie, selesai, tak ada orang. Tetapi apabila disemak, salah tempat. Jadi tuan-tuan kena ingat, mula sughra 7, wusta 7, kubra tu 7. Okey. Ini tuan-tuan boleh tengok, panjang itu dinding 100 kaki. Tidak ada masalah sudah tuan-tuan nak melontar. Tidak timbul lagi melontar itu dari jarak jauh. Berdiri dekat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu lipas selesai. Saya pernah berdarah dahi saya. Semangat orang melontar di sebelah, terpelanting kena di dahi kita batu. Suasana jemaah haji berjalan di Jamrah untuk melontar pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Berpakaian biasa setelah mereka tahallul awal pada 10 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 itu sudah berpakaian biasa. Melontar ketiga-tiga jamrah, kaedah wakil melontar yang saya bagi tahu tadi di awal tadi. Sebelum mewakilkan orang lain untuk melontar, pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan dan pembimbing ibadat haji tanah suci, iaitu PEHTAS. Yang kedua, melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakili orang lain. Jika menerima wakil orang untuk melontar, perlu mendapat persetujuan dan keizinan orang yang diwakilkan terdahulu. Maknanya kita boleh bagi tahu dia, kamu nak surat wakil, surat melontar, okey. Kena ucap, saya wakilkan kamu untuk melontar bagi pihak diri saya. Orang yang mewakilkan itu mesti cakap, sama ada melalui percakapan ataupun melalui mesej. Tolong wakilkan aku untuk tulis. Hanya boleh diwakilkan lontaran apabila telah masuk waktu melontar pada hari tersebut. Katakan hari 11 selepas subuh pagi jam 8 dia bagi wakil, baru kita pergi. Kecuali jemaah haji yang sakit, yang sukar untuk bersama. Mungkin jemaah haji itu duduk di hospital. Lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Lontaran yang sukar untuk bersamanya kerana berada di tempat lain. Lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Lontaran tidak sah lontaran kecuali bagi kes pesakit yang berada contohnya di hospital, di tempat lain. Boleh mewakilkan lontaran melalui telefon, SMS, mesej, WhatsApp dan sebagainya, dengan syarat kedua-dua pihak maklum dan faham akan maksud yang dihajatkan. Maknanya dia hantar mesej, tolong lontar untuk diri saya, maka di sana pun jawab insya-Allah. Makna berlaku proses wakil dan terima. Yang seterusnya ialah nafar awal. Nafar awal. Apa maksud nafar awal? Meninggalkan bumi Mina
pada 12 Zulhijjah tanpa ia bermalam tanpa bermalam dan melontar jamrah bagi malam ke-13 dan hari ke-13 dengan syarat-syaratnya. Maknanya orang tersebut dia bermalam 11 dan 12 saja, dan dia melontar pun 11 dan 12 saja kerana syarat-syarat, mengikut syarat-syarat tertentu ataupun sebab-sebab tertentu. Syarat untuk nafar awal: pertama, dia telah sempurna bermalam di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Yang kedua, syarat yang kedua, telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrah bagi 11 dan 12. Ketiga, berqasad, yakni ia mesti berniat. Jemaah haji tersebut mesti berniat melakukan nafar awal sebaik saja dia selesai melontar jamrah kubra untuk hari ke-12 sebelum dia keluar dari bumi ini, Mina. Maknanya kalau dia sudah melontar jamratul kubra terus dia keluar tanpa berniat, tidak sah nafar awal. Setelah dia melontar jamratul kubra untuk hari ke-12, dia kena mundur ke belakang. Sebab kenapa kena mundur ke belakang, tuan-tuan? Sebab sebahagian daripada jamrah kubra itu berada dalam kawasan Mekah. Separuh dari jamrah kubra itu berada dalam kawasan sempadan Mekah, bukan kawasan Mina. Maka dia kena mundur ke belakang hampir ke arah jamrah wusta, barulah dia berniat dalam hati untuk meninggalkan Mina. Ataupun dia pulang ke kemah, berniat nafar awal di kemah, barulah dia keluar balik ke Mekah dan meninggalkan Mina sebelum masuk waktu maghrib 12 Zulhijjah. Kalau maghrib dia masih di Mina, dia tidak dikira nafar awal. Dan yang kelima, dia berazam untuk tidak kembali semula ke Mina selepas dia pulang ke Mekah. Itu syarat-syaratnya. Kemudian nafar sani. Apa maksud nafar sani? Nafar sani terjadi apabila selesai melakukan amalan-amalan wajib di Mina 11, 12 dan 13, sama ada bermalam atau melontar. Maknanya dia bermalam 11, 12 dan 13, dia melontar pun 11, 12 dan 13 hari bulan untuk ketiga-tiga jamrah tersebut. Okey. Ini dia kata boleh saya kata ada kekeliruan itu dalam carta itu 9 Zulhijjah tu, tuan-tuan. Tawaf dan atau sa'i haji dengan tahallul awal atau bergunting itu, dia punya tempoh itu bermula 9 Zulhijjah. Itu yang ada kekeliruan kalau tuan-tuan tak faham. Okey, waktu ibadat haji bermulanya waktu wukuf ialah selepas zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Tuan-tuan tengok anak panah yang pertama. Bermalam di Muzdalifah bermula tengah malam sehingga waktu subuh. Melontar jamrah kubra pada 10 bermula selepas separuh malam sehingga sebelum terbenam
matahari 13 Zulhijjah. Untuk hari 11 bermulanya lontaran untuk hari ke-11 bermula selepas subuh sehingga sebelum 13 Zulhijjah. Untuk melontar hari yang ke-11 ialah selepas subuh hari ke-12. Untuk hari ke-13, melontar hari ke-13 ialah selepas subuh hari ke-13. Untuk tawaf atau sa'i haji itu bukan bermula 9 Zulhijjah. Kalau mereka melaksanakan haji tamattu, tengok tu, di situ akan berlaku kekeliruan. Tawaf atau sa'i haji, dia kalau haji ifrad, katakan tuan-tuan datang buat haji ifrad, tuan-tuan datang untuk tawaf, tu tawaf apa? Kalau haji ifrad datang tu tawaf apa? Tawaf haji ifrad. Tawaf apa tuan-tuan? Assalamualaikum. Kalau haji ifrad, kita sampai ke Mekah, kita tawaf apa? Tawaf? Tawaf selamat datang, atau istilahnya tawaf kudum. Selepas tawaf kudum, kita diberi pilihan. Pilihan apa? Untuk sa'i haji kalau kita nak. Tapi kalau kita tak nak, kita tak perlu sa'i. Kalau kita selepas tawaf kudum sa'i haji, nanti selepas wukuf semua kita hanya tawaf haji sahaja. Sa'i haji selesai sudah. Sebab itu dalam ibadah haji ini dia sebut tertib pada kebanyakan rukun, bukan tertib pada semua rukun seperti umrah. Tawaf haji belum, tapi sa'i haji sudah. Pening. Kenapa ustaz macam tu? Sebab syarat berlaku sa'i itu ialah selepas apa? Selepas tawaf. Tak kira lah tawaf haji ke tawaf kudum kan, baik selepas tawaf boleh sa'i. Kalau orang haji ifrad, tawafnya tawaf kudum, sa'inya dia boleh buat sa'i haji. Pening sudah kamu ustaz. Pergi ke sana, patah balik ke sini, memang sengaja saya pening tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan tengok nanti di YouTube. Banyak kali ulang tengok. Dia mesti kita kena ulang kaji berkali-kali baru kita faham. Dan tahallul awal atau bergunting bukan bermula selepas Zuhur 9 Zulhijjah. Sebab itu belum lagi berlaku wukuf. Katakan selepas wukuf terus nak gunting. Itu ada yang di bawah itu berlaku kekeliruan. Tawaf dan tahallul dan bergunting itu bukan bermula selepas Zuhur 9 Zulhijjah. Itu yang saya katakan berlaku kekeliruan. Dia akan berlaku, tawaf dan sa'i itu berlaku selepas separuh malam 10 Zulhijjah, bukan selepas Zuhur 9 Zulhijjah. Nanti tuan-tuan buat pembetulan. Sa'i haji bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad diberi dua pilihan, sama ada selepas tawaf qudum ataupun selepas tawaf ifadah haji. Pertukaran hari dalam Islam bermula pada apabila masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib sudah dikira hari yang berikutnya. Sekian, wassalam. Ada soalan? Ada soalan?
Jam berapa sudah tuan-tuan? Sudah limpas ataupun belum? Jam berapa? 11? 11? 11.10? 11.30? 10.30? Saya buka soalan. Okey, soalannya, bolehkah Ustaz menceritakan serba sedikit sejarah orang yang pertama kali mengerjakan lontaran ketiga jamrah? Sejarah macam mana ni? Saya pun tak berapa jelas dia punya soalan. Sejarah, serba sedikit sejarah orang yang pertama kali mengerjakan lontaran ketiga jamrah. Apa yang dimaksudkan orang pertama mengerjakan lontaran ketiga jamrah itu ke ataupun apa? Saya kurang jelas soalan. Tolong bagi. Boleh tak kita nak takdim, nak bawa ke depan melontar ketiga jamrah tadi? Kita tak nak buat 13, kita nak buat 11 hari bulan. Tak boleh sebab belum masuk waktu. Jawapannya tak boleh. Sebab kan syarat sah syarat sah melontar tadi ialah masuk waktu. 11 masuk waktunya ialah selepas subuh. 12 masuk waktunya selepas subuh. 13 masuk waktunya selepas subuh. Yang diboleh ialah himpun di hari ke-13. Nak buat 3 tu pada hari ke-11 tak boleh takdim. Dia boleh takhir sahaja. Okey. Orang yang buat nafar awal memang hari ke-13 dia tidak melontar. Tidak ada. Itu adalah rukhsah, kelonggaran. Tak ada. Bermalam pun tidak, melontar hari ke-13 pun tidak. Jangan pula pandai-pandai dia double. Hari ke-12 tu dia ulang 2 kali. Sebab apa? Kenapa kau buat 2 kali? Untuk hari 13. Tak ada. Dia hanya bermalam 2 malam dan melontar 2 hari saja, 11 dan 12. Wallahu a'lam. Kalau ingat, tuan-tuan ingat siri kuliah saya yang pertama, siapakah yang melontar tu? Siapa yang mula-mula melontar? Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas mana Nabi Ibrahim bagi tahu kepada anaknya, ya bunayya ini aku telah melihat dalam mimpiku, aku telah menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apakah pendapatmu? Lalu Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anaknya berkata, Nabi Ismail kata, wahai bapaku, wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, nescaya engkau dapati aku di kalangan orang yang bersabar. Lalu Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail sampai di tempat Jamratul Kubra itu. Datangnya iblis, syaitan, hasud. Lalu Nabi Ismail lontar 7 kali, lari iblis. Berjalan lagi sampai di Jamrah Wusta. Datang lagi hasutannya, dilontarnya lagi. Dibawa lari sehinggalah sampai di Sugra, dilontarnya. Sebab itulah tempat sembelihan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu berada di kawasan Masjid Khif, di Mina tu, di atas bukit sebelah kiri, kawasan dekat istana tu. Di situ ada satu macam masjid yang ada kubah kecil.
itulah tempat Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail untuk disembelih. Apabila dibaringkan disembelih, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar. Lalu dari situlah berlakunya syariat kita dalam ibadat haji melontar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Okey. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah semasa berada di tanah suci kita ada mutawif yang akan guide kita sepanjang masa? Untuk haji, pertama kali saja tuan-tuan sampai itu, tuan-tuan akan dibawa untuk tawaf sa'i. Selepas itu tuan-tuan akan buat sendiri. Walaupun ada petugas haji, dia akan bertugas untuk buat ceramah dan soal jawab sepanjang tuan-tuan berada di sana. Petugas haji yang ustaz yang dipanggil pehtas itu bukan akan bawa tuan-tuan untuk tawaf sa'i. Bukan kerja dia tu. Kerjanya ialah ceramah macam begini balik, pulang balik. Kalau saya bertugas dululah, setiap KT ustaz-ustazah tu akan ceramah 7-6 ceramah, 2 taklimat setiap KT. Dan satu maktab itu ada 6 atau 7 KT. Tuan-tuan kira berapa kali ustaz-ustazah tu kena ceramah? Satu maktab ada 6 atau 7 KT. Mungkin tuan-tuan tanya, apa itu KT ustaz? KT itu kalau berbahasa senangnya, kalau Indonesia dia panggil kolper, kelompok terbang. Kelompok terbang, maknanya KT itu kalau kita istilahnya kumpulan terbang lah kita. Maknanya kita pergi satu kapal terbang itu biasanya 400 orang lebih. Jadi satu maktab ada 6 atau 7 kumpulan jemaah haji yang duduk di situ. Maknanya 7 perembangan, 6 atau 7 perembangan. Ustaz-ustazah akan bagi setiap KT tadi 6 ceramah, 2 taklimat. Satu taklimat ketibaan, yang kedua taklimat balik, dan taklimat untuk berangkat ke Arafah. Siri ceramah seperti ini juga, sebanyak 6 untuk setiap KT. Bayangkanlah kalau 6 kali 7 berapa? Tak ada suara ni nanti ustaz. Jadi kerjanya sambil ceramah, dia akan duduk di kaunter untuk soal jawab. Datang ustaz, saya begini-begini. Okey, dia bagi soalan, ada bagi jawapan. Yang kedua, adakah selepas tawaf dan sa'i tadi kena gunting untuk tahallul kedua? Tidak. Selepas tawaf dan sa'i itulah tahallul kedua, tidak perlu gunting. Tidak perlu gunting. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya rasa nanti tuan-tuan kalau yang berminat untuk mengikuti kuliah haji dan umrah, bukan kursus. Saya ada mengadakan kuliah haji, kitab haji dan umrah di Masjid Taman Ria pada minggu kedua dan keempat hari Isnin, kuliah maghrib. Kalau tuan-tuan berminat lah. Itu bukan kursus begini, saya bicarakan berkaitan hukum hakam ibadat haji. Baru saya bermula pada minggu lepas, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.